Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita sambung pembelajaran tentang tangent. Okay, semua nampak skrin saya ni? Nampak. Okay, sebelum ni kita dah belajar hari pertama itu kita dah belajar tangent. Tangent, kaedah membina garisan tangent menggunakan teknik es krim makan terus, and then kita ada basikal kena tolak. Okay, kita buat garisan tangent, and then kita ada teknik cermin mata tambah power. Okay, semalam kita belajar lagi 3 teknik, iaitu mata Doraemon, 2 teknik, mata Doraemon dengan mata telinga Mickey Mouse. Ok, so hari ni kita ada lagi teknik dia, ada lagi 2 teknik asas. Ok, yang pertama kat sini macam soalan 25 dekat sini, dia suruh kita bina bulatan bertangent. Ok, bulatan ni dia suruh kita bina berjejari 50 mm menyentuh sebelah luar bulatan P dan sebelah dalam bulatan Q. Ok, sebelah luar bulatan P maksud dia sebelah luar macam ni, and then sebelah dalam, so lengkuk dia akan jadi macam ni. Nampak? Ok, so yang ini lengkuk atau bulatan lah. Yang saya lukis ni lengkuk, dia suruh kita bina satu bulatan. So bulatan dia mesti penuh penuh sampai habis. Ok, so macam mana kita nak bina bulatan ni? So dia kata kat sini jejari bulatan dia 50 mm. Maksud dia dekat sini, jejari bulatan ni panjang dia 50 mm. Boleh? Okey, itu yang kita tahu. Jadi yang kita kena cari jarak yang kita dapat dekat soalan ni, pusat P dengan pusat Q. Yang tu je kita ada. Titik tangent kita tak tahu kat mana. Yang ni pun kita tak tahu kat mana titik tangent dia. Okey, jadi kita tak boleh bergantung kepada titik tangent tu. So kita ada pusat P dengan pusat Q. So jarak antara pusat P ke pusat ni, pusat lengkuk 50 ni, berapa agak-agak? Sini 25. Okey, dari sini tangent ke pusat bulatan 50. So kita dapat 25 campur 50. So kita dapat 75. Boleh? Okey. So kalau yang itu, kita dapat lengkuk ni je lah nanti. Betul? Lengkuk yang bawah ni kita tak dapat. Betul tak? Okey, nak dapat lengkuk bawah, dia sambung sampai bawah. So dari titik pusat Q ni, jarak dia sini ke sini 20. Okey, sini 20. Dari sini ke sini berapa? Yang ni sebelah dalam. Kita kena tolak lah kan. So 50 kat sini, dari hujung sini sampai ke bawah ni, betul? Okey. So dari titik Q ke pusat ini berapa? 50 tolak 50 tolak 20. So you dapat 50 tolak 20. So you dapat 30.
Okey? Boleh. So 75 ni kita ukur dari titik P. Okey? 25 campur 50. 75 ni. Okey, yang dari titik Q kita dapat 50 tolak 30, 50 tolak 20, so kita dapat 30 dekat sini. Boleh? Ini asas dia. Boleh faham? Macam mana you boleh dapat ni? Boleh faham tak ni? Boleh faham? Kalau tak boleh faham, saya nak terangkan lagi sekali. Awak kena ingat pusat sambung dengan pusat, kita akan dapat titik tangent. Okey? Yang kedua, pusat sambung dengan titik tangent, kita akan dapat pusat. So, sini pusat. Bila lengkuk ini, dia bersambung dengan titik tangent, so ini titik tangent. Okey? Kita akan dapat pusat dia. Boleh? Pusat Q, kita akan sambung dengan titik tangent, kita akan dapat pusat dia dekat sini juga. Tapi kedudukan titik tangent ni kita tak tahu. Sebelum nak dapat titik tangent ni, kita kena bayangkan dulu. Boleh? So nak bayang, kita guna konsep ni lah. 2P 1T. Boleh? Okay, now kita lukis dia dulu. Kita lukis pula. Okey. So dalam macam ni, kita bila keluar soalan macam ni, kita boleh bayangkan titik pusat yang kita dapat tu sebelah sini nanti. Secara tepatnya kita tak tahulah. Tapi kita boleh tahu titik pusatnya dapat dari sini. So macam mana kita nak dapat titik pusat dia? Okey, kita ambil jangka lukis. So daripada jangka lukis tu, dari kita kena tahu dari pusat P ke pusat J30, J50. Berapa jarak dia tadi? 75, betul? Okey. Sorry. So 75, kita nak dapat pusat ni, kita ambil pembaris, ukur 75. Okay, kita buat lengkuk kat sini. Boleh? Kemudian, itu dari pusat P, dari pusat Q. Jarak dia jadi berapa? 30. Kita ambil 30. Kita buat satu lengkuk. Yang ni dia punya ukuran dia tak tepat ni. Kalau you tengok jari sini 25. Okey. So saya ukur kat sini, dia tak jadi 25. Dia jadi 40. Okey. So saya terang cara dia je lah. Okey, kaedah je, awak ambil jangka lukis awak, bawa ke sini, dapatkan 75, buat satu lengkuk kat sini. Boleh? And then ambil titik Q sebagai pusat, ukur jarak dia berapa? 30. Okey, buat satu lengkuk dekat sini. So dia dapat titik persilangan kat sini. Okey, titik persilangan sini. So inilah pusat yang berjejari 50. So macam mana kita nak buat dia? Ambil jejari 50, ambil titik persilangan ni sebagai pusat, ambil jejari 50, sebelum tu, kalau nak mudahkan awak sambungkan garisan normal dia dulu. Sorry.
So garisan normal dari pusat ni pergi ke pusat Q dan tembus. So kini kita dapat titik tangent. Okey, dapat titik tangent sini satu. And then lagi satu kita ambil, kita bawa sini pergi ke titik P. So kita dapat titik tangent yang kedua. Boleh? So ambil jangka lukis, cucuk kat sini, ukur 50. Okey. Ukur 50 mm. So yang akan dapat lengkuk dia sampai ke sini. Boleh? Boleh. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kaedah. Kalau yang ini dia bagi jejari. Okey. Yang sebelum-sebelum ni dia bagi jejari. Untuk yang ini kita namakan dia sebagai JX. JX ni maksud dia kita tak bagi jejari. Jejari dia tak bagi. Tapi dia suruh kita buat satu bulatan yang kena pada titik tangent di Q dengan P. Okey. Titik P dengan Q ni adalah titik tangent. Maksud dia kita kena buat bulatan sampai kena kat sini. Boleh? Nak buat bulatan kita kena ada jejari. Betul? Kena ada pusat. So kat mana pusat dia? So dalam kes ni kena balik 2P 1T. So tangent kat sini sambung dengan pusat, you akan dapat satu pusat. Titik persilangan ni dapat satu pusat lagi. Boleh? Okey, so kita akan dapat satu pusat. Kat mana pusat dia kita tak tahu lagi. Okey, untuk dapat pusat ni kita kena cari persilangan dia. Nak dapat persilangan awak kena ingat balik teknik perentas. So PQ ni dia punya perentas. Okey. Okey, bila dapat perentas, kita kena cari titik tengah and buat garisan serenjang. Betul? So bila dah dapat garisan serenjang, kalau awak perhatikan kat sini, awak akan dapat titik persilangan dia. So titik persilangan tu kita ambil jejari dia, kita ambil pusat ni ataupun pusat ini. Dia mesti sama ni. Kalau tak sama tu maksud dia apa? Garisan awak tu tak serenjang lah. Faham tak? Maksud dia garisan awak tak serenjang. Garisan yang ni dah betul lah. Garisan ni je tak betul. Okey. So saya dapatkan garisan serenjang dengan betul. Sementara tu awak boleh buat So saya dapat garisan serenjang, dapat titik persilangan. So bila dah dapat titik persilangan, ambil titik persilangan ni sebagai pusat. Jejari dia
sampai ke P atau Q. So, P dengan Q ni dia punya jari. Boleh? Boleh je. Bagi masa. So, kita dapatlah satu lengkuk yang bertangen di titik P dan Q. Okey. P ni titik tangen, Q ni titik tangen. Awak tengah buat ke Tuan Hamzah? Ya. Dapat? Dapat. Okey. Jadi kau juga. Untuk soalan ni, Ha. yang garisan yang kena gelap tu bulatan je kan? Tangen ni tak payah kan? Iya. Yang kena bulat apa ni, yang apa nama? Yang kena gelap ni yang garisan bulatan PQ tu lah. Boleh? Boleh. So bulatan, dia suruh buat bulatan lah. Okey? Okey. Ini untuk JX perentas. Maksud dia kita kena buat perentas ni. Okey, kita kena buat perentas. So JX perentas ni kalau perhatikan dia ada satu titik tangen dekat bulatan dan satu titik tangen dekat luar. Boleh? Tu awak kena ingat tu. Dia ada satu titik tangen dekat bulatan dengan satu titik tangen dekat luar. Tu kena ingat. Yang situasi yang ini, dia tak ada titik tangen dekat bulatan. Dia ada titik tangen dekat luar saja. Boleh? Boleh? Okey. Dan dia ada pusat di Q. Dia bagi satu pusat and then bagi titik tangen kat luar. Jejari pun dia tak bagi. So, bila jejari tak bagi, kita gunakan JX. JX butterfly. Ini teknik. Butterfly tu teknik. Maksud dia awak akan lukis butterfly je lah kat sini. Yang tadi, JX perentas. Okey. So, untuk JX butterfly, pertama sekali, dari titik tangen P yang dia beri tu, awak nampak ada garisan kat sini. Okey? So, ni garisan melintang. So, daripada garisan ni, titik P, kita buat garisan serenjang. Okey? Boleh? Nak buat garisan serenjang, macam mana? Ingat lagi tak? Boleh je guna jangka lukis ataupun letak set square awak kat sini. Ambil ambil sesikuti, letak kat bawah ni, pastikan dia selari, and then letak set square awak dekat sini. So, garislah garisan serenjang. Boleh? Boleh ni? Boleh. Okey. So, you dah dapat garisan serenjang kat sini. Ini langkah pertama. Langkah kedua, berdasarkan garisan serenjang yang awak buat tadi, buat lagi satu garisan yang selari dengan dia. Okey. Yang ni garisan yang awak buat tadi. Letak set square kat bawah, buat satu garisan yang selari dengan dia. Boleh? Ni dekat titik Q. Okey. So, dari titik pusat ni, titik Q, buat satu garisan selari.
Boleh? Okey. So, jangan buat dekat Q dulu. Awak mesti kena buat yang dekat P ni dulu. Kalau buat kat Q dulu, awak tak dapat 90 darjah ni. Boleh? Okey. So, daripada garisan serenjang yang awak buat, and then garisan serenjang di titik Q, langkah seterusnya, so you akan jumpa satu titik persilangan dekat sini. Kat lilitan bulatan. Daripada situ, sambungkan ke titik P. Boleh? Langkah ketiga, dari titik Q, daripada garisan yang awak buat tu tadi, awak jumpa lagi satu titik persilangan dekat lilitan bulatan. So, yang ini titik Q sambung ke lilitan persilangan tu tadi. So, dapat macam ni. Boleh? So, nampak bentuk butterfly kat sini. Nampak tak? Sekejap. Yang garisan daripada Q ke P tu macam mana? Okey, so daripada sini awak akan jumpa titik persilangan ni. Nampak tak ni? Nampak? Okey, so dari titik persilangan ni sambungkan ke titik Q, ataupun dari titik Q sambung ke titik persilangan ni, and then teruskan ke garisan serenjang yang mula-mula awak buat tu. Okey, dapat. Okey. Okey. So you dapat titik persilangan yang ketiga ni. So titik persilangan yang ketiga ni adalah pusat bagi lengkuk yang kita cari. So sambung cucuk kepada titik persilangan ni, bawa jejari. Okey, dia kata P tu tadi titik tangent. So jejari ni tangent lah. Okey, so daripada sini buat satu lengkuk. Okey, buat satu lengkuk. Pastikan dia kena tepat dengan titik P dengan sini. Dapat? Yang ini dapat tepat, sini pun dapat tepat. Okey? Okey. So, yang ni dia kata teknik butterfly. So, nampak teknik butterfly ni? Nampak butterfly ni? Nampak. So, teknik ni banyak digunakan. So, kena faham lah. Bila ada satu titik di luar, diberi satu titik di luar dan satu titik di lilitan bulatan. Satu titik tangent di lilitan bulatan, satu titik tangent dekat luar. Titik tangent ni bukan titik saja-saja. Okey, kita gunakan kaedah perentas. JX perentas. Kalau diberi satu titik tangent dekat luar sahaja, satu titik tangent, and then dia bagi satu bulatan, kita guna kaedah butterfly. Boleh? Okay, next question. Bina bulatan yang bertangent dengan bulatan di titik Q dan bulatan yang dia beri. Okey, yang ni dia tak bagi, dia bagi satu titik tangent di Q. Dia tak bagi jejari.
Bila tak bagi jejari, JX juga. So, macam mana nak buat? Okey, dia maksud dia kat sini, dia suruh kita bina satu lengkuk bulatan tu kena dekat sini. Sini kena dengan titik Q, betul tak? Oh, Jadi buku kita orang daripada titik P pergi ke tangent belakang P. dia punya titik dia kat sini juga tangent kan? Okey. So, macam mana kita nak buat ni? Okey, bila ada soalan macam ni, yang ni sambung sini. So, titik tangent dekat sini mesti sini, betul? Cuma kita tak tahu dia punya jejari dia. Sebab yang ni pun, soalan sebelum ni pun macam ni juga Dia bagi jejari. yang ni dia bagi jejari. So, yang ni dia tak bagi jejari. Kaedah apa nama, butterfly. Okey, langkah pertama. Langkah pertama, dari sini you buat naik atas 90 darjah. Sorry. Dari titik Q. Boleh? Langkah kedua, ini mesti selari. Okey, selari dan arah dia selari, ya. Saya buat set square. So, saya letak sini. Okay, and then saya buat garisan. Boleh ni? Ini langkah pertama. Langkah kedua, ini pergi ke titik P. Saya pun buat dekat sini juga. Oh, shoot. Okay. Ini langkah pertama. Alamak. Ini langkah pertama. Langkah kedua. Okay. Kemudian langkah ketiga, kita naik atas, kita dapat persilangan dekat titik 2 ni, nampak ni? So, daripada titik persilangan ni, kita pergi ke titik Q. Okay. Daripada pusat ini, dia pergi dekat sini. Nampak persilangan ni? Terus sampai sini. Okay. So, daripada sini, kita ambil jangka lukis. Ambil ini sebagai pusat. Panjang Q ni sebagai jejari. Buat satu bulatan. Allah hai. Okay, buat satu lengkuk kat sini. Boleh? So, bulatan ni dia kena kat titik Q ni, titik tangent. So, ini titik tangent dia, lagi satu. Okay. Okay, so langkah dia, yang ni langkah pertama. Kita bawa naik atas, base kepada titik Q yang dia bagi. Okay, titik tangent yang dia bagi. Okay, langkah kedua. Langkah kedua, kita buat satu garisan selari. Okay. Langkah ketiga, titik yang bersilang ini, kita bawa ke titik Q. Ini langkah ketiga. Boleh? Langkah keempat, kita nampak persilangan ini dari titik pusat bawa ke sini.
Boleh? Langkah kelima baru kita lukis lengkuk dia. Okey. So yang ni, kalau yang sebelum ni macam ni jugalah. Cuma yang ni dia tak bagi titik. Kalau ini dia bagi titik tangent Q. Okey. So ingatlah, kalau dia bagi satu titik, mesti dia ada guna kaedah butterfly ni. Okey. Boleh? Okey. So sekarang ni itu bukan soalan dia ni sebenarnya. Ini cara macam mana awak nak bina bulatan. So soalan untuk sebenar dia macam ni. Okey, soalan sebenar dia bentuk rajah macam ni. Dia suruh kita bina lukisan ni semula. Okey. So bila kita nak bina lukisan tangent, perkara pertama sekali bila awak dapat soalan macam ni, awak tengok, baca soalan, and then awak diberi titik A, B, C, D, E, F. Ini adalah titik tangent. Okey. So kena pastilah kedudukan dia kat mana. Okey, yang kedua, awak tengok J30 sini. J30 ni adalah hasil bulatan dari titik D sampai ke E. Nampak sini? Okey. J25 A sampai ke F. Nampak? J20 dari C pergi ke B. Okey. Boleh? Okey. So, sekarang bila dah ada 3 bulatan ni, awak dah bulat atas kertas soalan, maka dengan itu, awak boleh terus mula melukis. First kali, atas kertas awak ni, awak tandakan satu titik. Saya nak melukis ni dulu. Okey, saya tandakan satu titik. Daripada titik ini, yang mana jarak kat bawah dia, awak tengok sini, jarak dia 80. So, tanda sampai 80 sini. Boleh? Ya. Okey. So, bila lepas dah sampai sini, awak dapat nampak garisan melintang ni. So, garisan melintang tu, awak ambil set square, sesiku L awak ni, bawa ke atas ni, buat satu garisan melintang. Okey. So, jarak kat sini 40 ke kanan, 40 ke kiri. So, ukur 40, tandakan kat sini, ukur 40 kanan, kiri, tanda kat sini. Boleh? Boleh? Panjang. Apa yang panjang? Boleh ikut lagi. Nak buat dia mengambil masa. Dan sekarang dah sampai ke 10. Sekarang pukul 10 Okey, sekarang ni saya bagi tugasan untuk kita buat kelas next. So, untuk page seterusnya dan seterusnya, saya nak awak buat bulat-bulat merah macam ni dulu. Boleh ni? Pakai yang Lukis kat atas kertas soalan ni je. Tak payah lukis lagi. Boleh? Lukis macam ni. Soalan macam ni, dia dapat 3 bulat macam ni. Boleh? Soalan yang ni, awak lukis je lah bulat ni dulu. Lepas tu, ini J30 bulat dia dekat sini. J80 bulat dia dekat luar. Betul tak? J50 bulatan dia dekat sini. J sini bulatan dia kat sini. Nampak tak ni? okey. So, bila dah ada bulatan macam ni,
awak nampak titik tangent E dengan F dia bersambung. Betul? Yang ni kita guna kaedah apa? Basikal Kena tolak. So tulis yang ni je. Okey? So ini ada dua bulat, ini ada dua bulat, ini garisan lurus. Ini basikal kena tolak. Boleh? Ya. Boleh tak ni? Sedang. Titik C dengan titik B. Ini dia sambung secara bersilang. Kita guna teknik apa ni? Cermin mata. Cermin mata. Kena tambah. Mana ada kena tambah power. Boleh? So yang ni pun sama jugalah. Ini guna kaedah apa? So yang ni ada 2 bulat, 3 bulat. Yang ni kita boleh expect dia sebagai telinga Mickey Mouse. Boleh? Okey, ada soalan. So yang ni antara A dengan C. B. Apa dia? Soalan 30 awak buat sendiri lah. Okey. Okey. Garisan BC kita guna kaedah apa? Okey. Saya nak awak nyatakan kaedah dia. Tulislah dekat tepi ni. BC kaedah apa? And then mana dia gelengkuk? Mana lagi titik tangent? Titik tangent DE. DE kaedah apa? Boleh? Lepas tu kita ada titik tangent FA. FA kaedah apa? Boleh? So saya nak awak kenal yang ni dulu. Boleh? Okey. So ada soalan? Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan. Kita berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.